Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang berbahagia Encik Jaafar Siddiq bin Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia, yang berusaha Encik Mukhtaruddin bin Lamsin, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arkib Negara Malaysia, yang dikasihi Puan Hanizah binti Jonoh, Pengarah Arkib Negarawan, Encik Nurul Azri bin Syafi'i Elias Syafi'i, Ketua Seksyen Perancangan dan Pemeliharaan Bahagian Arkib Negarawan. Seterusnya yang diraikan para pegawai dan kaki tangan Arkib Negara Malaysia, para pensyarah dan staf UniKL, tetamu-tetamu jemputan, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian yang bertemu dalam Google Meet pada hari ini. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan berbanyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tentunya dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu secara maya pada petang ini melalui Google Meet, dan saya ucapkan selamat datang pada semua yang berada dalam Google Meet ini. Selamat datang ke program Bicara Citra Merdeka 2022. Bersama saya Abdul Rashid bin Abdul Halim, pensyarah UniKL Malaysian Spanish Institute Kulim, selaku moderator pada petang ini, iaitu 4 hari bulan Ogos 2022 bersamaan 6 Muharram 1444 Hijrah. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terbang tinggi si burung merpati, hinggap sebentar di atas dahan. Sudah 65 tahun kemerdekaan diraih, negara sejahtera penuh kenangan. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sempena sambutan bulan kemerdekaan ke-65 ini, Arkib Negara Malaysia dengan kerjasama Universiti Kuala Lumpur menganjurkan program Bicara Citra Merdeka. Program Bicara Citra Merdeka ini pada hari ini merupakan siri yang pertama dan akan berjalan sebanyak 7 siri, sehingga 7 siri, dan setiap siri akan memberikan kupasan mengenai pelbagai topik yang berkaitan dengan kemerdekaan, pengisian kemerdekaan. Untuk siri kali ini, kita akan membicarakan satu topik yang amat menarik, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi, atau lebih tepat lagi Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi, pemikiran dan sumbangan ke arah kemerdekaan negara. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bagi mengupas topik kita pada petang ini, bersama-sama kita telah menjemput 2 orang panelis yang cukup istimewa, 2 orang ahli akademik dari Universiti Kuala Lumpur. Suka untuk saya memperkenalkan panelis kita pada hari ini, iaitu yang pertama, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azman bin Yusof dari UniKL Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology, atau lebih dikenali dengan
UniKL Mindset. Apa khabar, Profesor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tak ada hujan. Hujan kah di Melaka tu? Cuaca mendung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya saya perkenalkan ahli panel yang kedua yang berbahagia Dr. Sanusi bin Abdul Manaf dari UniKL Malaysia Italy Design Institute atau lebih dikenali dengan panggilan UniKL MIDI. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Dah makan kan? Alhamdulillah. Okey, kalau makan tak apalah, kita boleh panjang cakap, berbicara lebih lama, tidak diganggu oleh apa-apa kelaparan, insyaAllah. Baik. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pihak program ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada kedua-dua panelis kita yang dapat meluangkan masa walaupun dalam kesibukan kepadatan tugas harian untuk bersama-sama kita berkongsi idea dan pemikiran berkenaan dengan tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi sempena dengan sambutan bulan kemerdekaan yang kita sudah sambut atau kita sudah melangkah masuk dalam bulan Ogos ini, maka perbicaraan, perbahasan tentang kemerdekaan ini tidak sepatutnya menjadi suatu ingatan yang bermusim. Sampai saja bulan merdeka baru kita nak ingat. Tetapi sebagai suatu perbincangan kita ni bukanlah sekadar melepaskan tanggungjawab bermusim itu, tetapi yang lebih utama lagi adalah untuk meningkatkan, untuk membawa kesedaran, kefahaman betapa pentingnya kefahaman tentang sejarah negara kita, lebih-lebih lagi tentang sejarah kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan negara kita. Lebih-lebih lagi pada generasi muda, pewaris kepimpinan kita pada masa depan. Pada Cedik Pandai menyebutkan bahawa berkenaan dengan sejarah ini, mereka menyebutkan bahawa pentingnya untuk kita memahami sejarah kerana sejarah adalah guru terbaik untuk mendidik manusia menjadikan sesuatu yang lalu sebagai teladan atau sempadan. Dan sejarah adalah kebijaksanaan silam yang boleh dimanfaatkan untuk membina masa depan, insya-Allah. Jadi kita harapkan bahawa program ini dapat dimanfaatkan lebih-lebih lagi untuk menyuntik kesedaran, menyuntik tindakan yang bersesuaian dengan semangat dan sejarah perjuangan kemerdekaan negara kita. Jadi tanpa melengahkan masa boleh nanti kita passing baton kepada kedua-dua ahli panel kita, insya-Allah. Saya rasa mereka tidak sabar lagi untuk mengemukakan pandangan buah fikiran yang tentunya bernas dan berisi untuk kita telan, untuk kita jadikan sebagai panduan bimbingan pada petang yang berbahagia ini. Jadi suka untuk saya mulakan bicara kita pada petang ini, iaitu berkenaan dengan tokoh besar dalam perjuangan kemerdekaan negara kita, iaitu Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Jadi suka untuk saya memulakan bicara pada petang ini untuk meminta pandangan daripada ahli panel kita yang pertama. Kerana kita ni bulan kemerdekaan, kita bincang tentang tokoh kemerdekaan ni, maka saya suka untuk meminta pandangan ataupun buah fikiran yang berbahagia Dr. Sanusi. Apakah sebenarnya yang perlu kita faham tentang kemerdekaan, khususnya dari sudut pandangan dan perspektif Islam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid Abdul Halim selaku moderator kita pada petang yang berbahagia ini, sahabat ahli panel, Profesor Madya Dr. Azman Yusof, seluruh kepimpinan tertinggi Arkib Negara, seluruh kepimpinan tertinggi UniKL, sahabat-sahabat yang menjadi ahli jawatankuasa penganjur, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, apabila kita membicarakan soal kemerdekaan, mungkin kata-kata di kalangan kita faham bahawasanya merdeka ini adalah bebas daripada cengkaman penjajah dari segi fizikal.
Ya, dan apabila penjajah keluar daripada negara kita ataupun menyerahkan kuasa kepada kita, bermakna kita sudah merdeka. Mungkin ini yang difahami oleh kebanyakan daripada anak-anak kita dan sebagainya. Namun merdeka ataupun istiqlal dalam bahasa Arabnya, dalam takrifan harfiahnya adalah bersendiri dalam memiliki kemuliaan ataupun berdiri dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada sebuah ikatan. Bermaknanya kata kuncinya adalah bebas, ya. Dan apabila kita membicarakan dengan lebih dalam arti kemerdekaan itu, saya tertarik dengan apa yang diutarakan oleh Malik bin Nabi, ya, yang mana seorang ahli falsafah, pemikir yang berasal daripada Algeria, yang membicarakan soal, beliau mengatakan bahawasanya merdeka ini bukan hanya bebas daripada cengkaman penjajah semata-mata, akan tetapi perjuangan yang mesti diteruskan untuk membebaskan penduduk tempatan daripada minda-minda yang terarah kepada penjajah ataupun disebut sebagai istiqlalul aqli, ya, kemerdekaan dari segi akal. Maknanya bagi Malik bin Nabi, kemerdekaan yang sebenar adalah bukan semata-mata kemerdekaan dalam menuntut perjuangan dalam menuntut kemerdekaan fizikal semata-mata, tetapi minda juga mesti bebas daripada penjajah. Sebab itu Islam apabila membicarakan soal kemerdekaan ini, Islam menetapkan bahawasanya yang pertamanya sekali adalah yang disebut sebagai kebebasan manusia beribadah dalam menikmati kehidupan. Bermaknanya asas kepada penciptaan manusia di dalam Islam adalah untuk beribadah. Bahkan kebebasan ini adalah fitrah manusia. Ya, bermaknanya bagaimana mungkin kita ingin beribadah ada kata kita dicengkam oleh sistem penjajahan ataupun dicengkam oleh arahan-arahan, larangan-larangan daripada penjajah, ya. Sebab itu dalam konteks Islam itu sendiri, ibadah ini merupakan kata kunci kebebasan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepadaku. Bermaknanya andai kata kita ingin memahami konsep kemerdekaan ini dengan lebih mendalam, kita mesti faham bahawasanya yang pertama sekali adalah bebas ini adalah fitrah manusia. Yang keduanya, asas kejadian manusia ini adalah untuk beribadah. Ya, mana mungkin kita beribadah dengan tenang dan aman andai kata kita dijajah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah Islam. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan yang mana disebut bebas daripada belenggu pemikiran dan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmil kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah ini secara menyeluruh. Ya, kita sebut kita sudah merdeka, tetapi pemikiran kita, ideologi kita masih terarah dengan ideologi yang mungkin bertentangan dengan Islam. Ya, kita sebut kita merdeka, tetapi gaya hidup kita, pengamalan kita, gaya buah fikiran kita adalah terarah dengan fahaman-fahaman seperti sekularisme, pluralisme, feminisme dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang kita perlu serap dalam diri, bahawasanya kalau kita nak isytihar kita sudah merdeka secara tulen, maka kemerdekaan kita juga mestilah merdeka dari segi belenggu pemikiran penjajah dan juga belenggu pemikiran ideologi yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ya, kerana Allah sebut dalam Al-Quran juga, Allah sebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Bermaknanya bila kita sebut kita orang Islam, ideologi kita ataupun pemikiran kita mestilah berasaskan kepada Islam. Bahkan Islam inilah agama yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, Tuan Moderator, apabila kita membicarakan soal kemerdekaan dalam Islam ini juga, kita mestilah membebaskan diri kita ataupun memerdekakan diri kita daripada akhlak-akhlak ataupun perangai-perangai yang bertentangan dengan Islam sehingga boleh mencemarkan nama Islam itu sendiri. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibangkitkan menjadi nabi, menjadi rasul, Rasulullah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bermaknanya kita apabila kita sebut muslim, akhlak kita mestilah muslim. Akhlak kita mestilah akhlak yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita sebut kita sudah merdeka, tetapi akhlak kita tidak mencerminkan akhlak Muslim itu sendiri, akhlak Melayu itu sendiri. Jadi benarlah apa yang Malik bin Nabi kata, tiada gunanya kemerdekaan yang kita laungkan andai kata pemikiran kita masih dijajah, akhlak kita masih menyamai akhlak orang-orang bukan Islam. Jadi saya rasa itu adalah di antara konklusi yang boleh saya buat, bahawasanya kemerdekaan dalam Islam adalah bukan semata-mata kemerdekaan dari segi fizikal, tapi kita juga mesti merdeka dari segi pemikiran dan ideologi, dan kita juga mesti merdeka dari segi akhlak yang boleh menjejaskan nama baik Islam itu sendiri. Wallahualam. Baik, terima kasih pada Dr. Sanusi di atas kupasan itu, penjelasan itu, memberi kita satu pengertian tentang kemerdekaan yang sebenar. Dr. Sanusi sebut tadi jelas, kita bukan saja merdeka dari segi fizikal, bukan saja maknanya kita merdeka dari segi penjajah, tapi kita mesti atau wajib merdeka dari segi jiwa, minda kita, insya-Allah. Kan, bukan kita bebas tapi terbabas. Itu kita tak maulah, bebas sampai terbabas, itu bukanlah kebebasan yang sepatutnya. Bebas tapi dalam kerangka, dalam ruang yang kita masih lagi terbimbing dengan syariat, dengan adat, dan insya-Allah. Terima kasih pada Dr. Sanusi di atas ungkapan ataupun penjelasan tentang kemerdekaan dari perspektif Islam yang sepatutnya kita hayati, kita fahami. Untuk giliran pada pusingan yang pertama kepada Profesor Madya, Dr. Azman, kita ingin sedikit mendapat penjelasan. Kita sebut tadi bahawa sejarah perjuangan kemerdekaan kita adalah bukan sedikit, bukan sehari dua, tapi melalui sejarah yang panjang melibatkan banyak institusi, banyak pertubuhan, banyak golongan dan juga orang perseorangan. Malah ada di sana terdapat juga angsang hirus, wira-wira yang tidak didendangkan, yang sepatutnya kita perlu bangkitkan juga pada bulan-bulan kemerdekaan ini, kerana jasa mereka itu adalah jasa yang besar. Tanpa mereka kita tidak dapat menghayati nikmat kemerdekaan pada hari ini. Jadi saya nak minta penjelasan, kupasan daripada Dr. Azman, bagaimana dalam konteks, dalam satu skop perjuangan kemerdekaan ini adalah dari sudut apakah sumbangan para ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Dipersilakan Dr. Azman. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid selaku moderator, rakan panelis Al-Fadhil Dr. Sanusi, rakan-rakan pendengar daripada ARKIB, daripada UNIKL, dan semua yang mengikuti rancangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bercakap soal kemerdekaan, soal perjuangan menuntut kemerdekaan, para sarjana umumnya membahagikan kepada tiga. Yang pertama, aliran agama ataupun ulama. Yang kedua, aliran kiri ataupun aliran berpendidikan Melayu. Dan yang ketiga ialah aliran kanan ataupun yang berpendidikan Inggeris ataupun pegawai-pegawai Melayu yang berpendidikan Inggeris. Tapi kalau kita lihat daripada ketiga-tiga golongan ini, aliran kiri ataupun yang berpendidikan Melayu ataupun aliran kanan ini baru muncul. Kemunculannya sekitar abad ke-19. Maksudnya masih baru. Tetapi paling banyak diperkatakan, paling banyak ditulis, paling banyak dipolemikkan oleh para sarjana. Ada satu lagi golongan, iaitu golongan ulama ini, sedangkan golongan ulama ini perjuangannya telah lama. Perjuangannya sejak daripada kejatuhan Melaka lagi. Lebih kurang 450 tahun.
tapi malahnya paling kurang diperkatakan, paling kurang dibuat kajian. Jadi ini saya rasa program ini sangat-sangat baik dan semoga ramai lagi sarjana yang akan menulis, yang akan membincangkan sumbangan daripada ulama ini. Baik, ya. Cuma mungkinlah, walaupun telah lama, tetapi mungkin kerana mereka ni dikaburkan, oleh kerana penjajah, perjuangan mereka ni dikaburkan oleh penjajah, dengan menggelarkan mereka ni sebagai, dengan pelbagai gelaran, pemberontak lah, itulah inilah dan sebagainya. Dan juga mungkin dikaburi oleh sarjana-sarjana yang mungkin berpihak kepada golongan mainstream ataupun penjajah tadi. Ini macam sahabat saya kata, ini sebagai jenayah akademik lah. Wallahualam, ya. Baik. Apakah yang membangkitkan, kita nak tahu sejarah daripada golongan ulama ni, perjuangan ulama ni begitu panjang, 450 tahun. Jadi apakah yang membangkitkan semangat tersebut? Orang kata nak berjuang ni, dia tak boleh bateri separuh-separuh, dia kena full swing. Orang kata bateri penuh. Nyalaan api yang mesti yang inilah full strength. Jadi kalau sekadar perjuangan untuk orang kata untuk isi perut saja, untuk diri sendiri tak mungkin, untuk tujuan-tujuan lain tak mungkin. Jadi tujuan apa? Apakah yang membangkitkan api perjuangan tersebut, khususnya di kalangan ulama? Jadi mungkin kita boleh dengar petikan kata-kata daripada Mak Kilau. Sebab filem Mak Kilau tengah hangat sekarang ni, kan? Semua anda tengok. Kalau tak tengok, rugilah. Baik. Kata-kata Mak Kilau, dia kata apa? Kita dengar sikit petikan. Bukan Mak Kilau cakap, tapi ni Adiputra, tapi dipetik daripada kata-kata Mak Kilau. Membiarkan penjajah bermaharaja lela. Membiarkan penjajah bermaharaja lela ibarat membenarkan musuh menebuk satu persatu dinding rumah kita. Sehinggalah hilanglah jati diri, adat dan agama. Tanah air, maka bangkitlah dan bersepakatlah mempertahankan tanah air menjadi wajib kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, apakah ini maksudkan dengan kata-kata karamat tersebut? Tak lain dan tak bukan, ialah membangkitkan semangat jihad. Kalau bukan kerana jihad, tak mungkin perjuangan itu dapat begitu panjang dan orang kata begitu mampu berjuang dengan begitu lama sekali. Inilah yang membangkitkan perjuangan para ulama. Bagi orang Melayu, walaupun kurang agama, orang Melayu ni ada kurang agama, amalan agama pun tak berapa nak banyak, mengaji pun tak berapa nak pandai. Tapi kalau berjihad, jangan pantang disebut meremang bulu tengkuk mereka untuk berjihad. Ini kehebatan orang Melayu. Sebab itu ada sarjana yang mengatakan bahawa jangan disentuh tiga perkara ni kepada orang Melayu. Yang pertama, bab agama dia, jangan main-main. Yang kedua, bab maruah. Dan yang ketiga, bangsa dia, jangan disentuh. Mereka akan bangkit untuk berjuang. Jadi ini sebenarnya disedari oleh para penjajah. Penjajah sedar. Sebab itu mereka menghadapi kebangkitan orang Melayu ini, perjuangan ulama ini, bukan sahaja dengan senjata, bukan sahaja dengan tipu muslihat, tetapi dengan al-ghazwu al-fikri, dengan serangan pemikiran, dengan konsep-konsep
konsep secularism, secular, nationalist, state of nation, supaya istilah jihad tu tidak jadi sakral lagi. Supaya mengatakan bahawa ini perjuangan Abdul Rahman Limbung ni perjuangan golongan tani. Perjuangan Mak Kilau ni perjuangan golongan tani. Ya? Dia sebenarnya divert, cuba menafikan bahawa perjuangan mereka tu adalah kerana semangat jihad. Sebab itu kalau kita telusuri perjuangan sejak daripada kejatuhan Melaka dulu, di mana tentera-tentera Melaka tu dibangkitkan semangat mereka untuk melawan penjajah ni dengan membaca hikayat Amir Hamzah, dengan membaca hikayat Ali Muhammad Hanafiah. Bahkan ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengarang karya-karya hebat. Beliau menghasilkan Nasihatul Muslimin wa Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin. Mulhiqun fi bayani fawaidin nafiah fi jihadi fi sabilillah. Begitu juga dengan Syekh Daud Fatani dan ulama-ulama lain, dia karang kitab-kitab yang bukan saja menyentuh bab fiqh, bukan saja menyentuh bab tauhid, tetapi juga di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, mereka membicarakan bab jihad. Inilah yang menaikkan semangat mereka. Sebab itu kalau kita lihat perjuangan di alam Melayu ini, walaupun Portugis menguasai Melaka, tetapi tentera yang datang tu daripada seluruh pelosok alam Melayu. Bahkan Syekh mereka mati, contohnya macam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani daripada Palembang, syahid di Kedah kerana merentas Siam dan sebagainya. Ini. Jadi semangat jihad ini, kerana mereka nak mengembalikan kedaulatan umat Islam ke alam Melayu. Jadi yang pertama ialah semangat jihad. Sebab itu pantun Melayu ada berbunyi, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Itu perjuangan yang membangkitkan semangat kemerdekaan itu ialah daripada semangat jihad tersebut. Banyaklah kalau kita nak cerita. Dan ulama ini, dia bukan sekadar mengangkat senjata, tetapi juga mempelbagaikan strategi. Ulama dia bersifat dinamik. Dia tidak mengikut satu trend je. Mengangkat senjata. Tidak. Mereka membangkitkan perjuangan menerusi karya, semangat patriotik, dengan membentuk kesedaran politik, kesedaran bernegara, kesedaran untuk kita merdeka, melalui media massa seperti majalah Al-Imam, Neraca, Al-Ikhwan, Saudara dan lain-lain. Ini semua dipelopori oleh golongan ulama. Begitu juga melalui organisasi, apabila penjajah mula mendampingi pusat kuasa negeri-negeri Melayu ataupun Kesultanan Melayu, itu raja istana. Kalau dulu ulama yang mendampingi, yang menasihati sultan-sultan ataupun kerajaan, tetapi apabila Inggeris mula mengambil alih peranan tersebut, maka ulama menukar strategi dengan menubuhkan organisasi-organisasi, menubuhkan persatuan-persatuan. Umpamanya Syekh Abdul Samad Al-Fatani menubuhkan Jamiah Al-Fataniyah di Mekah. Raja Ali Kelana Allahumma salli ala Muhammad, di Riau, menubuhkan Jamiah Rushdiyah 1880, kemudian Jamiah Khairiyah yang menjadi asas kepada penubuhan syarikat Islam.
Begitu juga Jamiah Al-Asriyah di Kota Baru, oleh Tok Kenali. Jangan ulama tu jangan kita anggap mereka itu mengajar di pondok-pondok, saya tidak. Mereka turun sama aktif di dalam organisasi. Kemudian menubuhkan Jabah Ulama di Kelantan. Kemudian begitu juga Persaudaraan Sahabat Panel se-Malaysia, PASPAM. Jadi kalau nak cerita tu panjanglah. Itu dari segi gerakan. Ulama turun dalam membentuk organisasi. Kemudian juga apabila menjelang pra-kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua, dan negara-negara jajahan pada masa itu banyak merdeka, maka para ulama tadi mengubah arah mereka turut sama. Mereka turut sama bergiat cergas dalam parti-parti politik. Umpamanya pada tahun 1946 tertubuhnya Parti Kebangsaan Melayu Melaya, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Kemudian 1948 Hizbul Muslimin. Begitu juga 1951 PAS dan sebagainya lah, parti-parti politik. Jadi kesimpulannya ialah ulama telah memperjuangkan kemerdekaan ini bukan abad ke-9, baru mereka ke-19, tapi mereka telah berjuang semenjak abad ke-15 lagi. Selepas kejatuhan Melaka sehinggalah menjelangnya kemerdekaan selama 450 tahun dengan pelbagai pendekatan. Dan pendekatan yang dinamik, dan hari ini kita menikmati hasil daripada perjuangan tersebut. Jadi sekadar itulah rasanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih pada Tazman di atas kupasan itu tentang perjuangan para ulama yang disebutkan tadi melalui tempoh yang panjang lebih daripada semenjak daripada negara kita dijajah lebih daripada 446 tahun penjajahan negara kita, dan ulama menggerakkan perjuangan kemerdekaan ini dalam pelbagai aspek, pelbagai sudut yang bersesuaian dengan masyarakat, atau kita kata mad'u, orang-orang yang diseru oleh para ulama. Maka tidak benarlah kalau ungkapan yang mengatakan para ulama ini tidak duduk berdiam diri sahaja atau hanya menumpukan kerja mereka mengajar. Seperti saya pernah dengar ungkapan doktor, ungkapan yang mengatakan mereka kan kalau guru-guru para ulama ini dia nak memulakan baca kitab, dia akan kata qalal musannifu, atau maksudnya berkata pengarang. Maka orang buat macam pantun lah, dia kata ulama ni duk kata qalal musannifu, habis negara penjajah sapu. Mereka kata begitu. Jadi itu satu ungkapan yang sinis, yang tuduhan yang tidak benar. Kerana melalui pengajian-pengajian kitab, pengajian-pengajian agama dan sebagainya, itu juga adalah satu ruang ataupun kesempatan yang digunakan oleh para ulama ini untuk membangkitkan semangat kemerdekaan yang kita sebutkan tadi. Bukan semata-mata dari sudut kemerdekaan daripada penjajah, tapi juga kemerdekaan minda, jiwa, iman, akal dan sebagainya. Terima kasih kepada Dr. Azman, Profesor Mahathir Azman di atas kupasan itu. Baik, kita bergerak kepada soalan yang seterusnya, yang ini lebih kita khusus kepada apa yang kita bincangkan berkenaan tokoh atau figura penting dalam perjuangan kemerdekaan kita yang kita bincang pada petang ini, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Jadi kita patah balik kerana kita banyak tadi dapat maklumat daripada Dr. Azman. Kali ini kita pergi dekat dia dulu. Okay. Jadi untuk pusingan yang kedua ni, kita nak minta sedikit penjelasan secara ringkas daripada Dr. Azman berkenaan dengan, mungkin boleh ceritakan kepada kita, kepada khalayak umum pada hari ini, berkenaan dengan latar belakang atau sejarah latar belakang Dr. Burhanuddin ni, dan bagaimana dari sudut perkembangan kehidupannya sehingga dia terlibat dengan perjuangan kemerdekaan. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Sekilas berkaitan dengan latar belakang dan susu galur perjuangan tokoh. Tokoh ini merupakan tokoh yang besar.
Dan kalau kita nak cerita secara tuntas memang tak sempat lah. Baik. Tokoh yang kita bincangkan pada hari ini ialah Datuk Seri Dr. Burhanuddin Muhammad Nur Al-Helmi. Beliau lahir, Dr. Burhanuddin lahir sebagai anak pertama kepada pasangan Haji Muhammad Nur dan Sharifah Zahrah binti Habib Osman di Perak pada 29 bulan 8 1911. Ayah dia ni orang Minangkabau. Orang Minangkabau ni tanah datar Minangkabau, Sumatera, yang banyak melahirkan pejuang-pejuang nasionalis di Indonesia. Kemudian menyambungkan pelajaran di Sekolah Agama Kelolaan Syekh Muhammad Khatib Minangkabau. Belajar pun di Minangkabau. Jadi tak heranlah beliau mempunyai semangat nasionalis yang kuat. Semangat perjuangan yang kuat. Belajar di Minangkabau, di Sungai Jambu, Batu Sangkar. Kemudian sebelum bertukar sekolah ke sekolah pondok di Pulau Pisang, Citra Kedah. Kemudian pada 1927 sambung pelajaran ke luar, menyambung pelajaran ke Madrasah Al-Masyhur Pulau Pinang. Saya kira sekolah tu masih ada pada hari ini. Dan seterusnya pada 1934 melanjutkan pelajaran di Universiti Aligarh, nak sebut apa ni, Aligarh Muslim University, dan berjaya mendapat PhD dalam bidang falsafah Islam. Di samping itu, beliau ini bukan satu bidang saja, bukan je bidang pengajian Islam saja. Pada masa yang sama, beliau belajar ilmu perubatan homopati di Ismailiyah Medical College. Jadi selepas balik ke tanah air, menjadi guru bahasa Arab di Madrasah Al-Junaid, Singapura, dan pada masa yang sama beliau dengan sahabatnya Dr. Rajah membuka klinik homopati. Nampak walaupun beliau ni seorang nasionalis, tetapi beliau bukanlah seorang nasionalis sempit. Boleh bekerjasama dengan kaum-kaum lain pun, tak ada masalah. Kemudian pada zaman pendudukan Jepun, beliau telah dilantik menjadi penasihat Al-Hawa Islam dan Adat Istiadat Melayu. Ini nampak ketokohan beliau ini. Dan pada tahun 1950 pernah ditahan oleh British kerana terlibat dengan rusuhan Natrah di Singapura. Baik, sedikit berkaitan dengan dia punya apa ni, tokoh ini dengan perjuangan dalam organisasi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini merupakan pengasas ataupun founder kepada Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, yang ditubuhkan pada tahun 1946 pasca Perang Dunia Kedua. Dan dilantik sebagai Yang di-Pertua pertama. Yang di-Pertua pertama. Malangnya parti ini tak lama lah sebab diharamkan oleh British pada masa itu. British sangat takut dengan golongan ini, golongan ulama ni. Jadi sebab itu mereka labelkan dengan macam-macam. Mereka dah tahu. Bukan saja di Malaysia, di tanah Melayu, bahkan di Indonesia dan sebagainya. Mereka dah kaji dah. Jadi kemudian pada tahun 1947, Dr. Burhanuddin menubuhkan Majlis Tertinggi Agama Melaya sebagai sayap kepada Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Pada masa itu PKMM kecenderungan dia lebih kepada nasionalis, tapi dia tak mahu membiarkan Islam itu dikesampingkan. Jadi dia nak bersama agama dengan
perjuangan kemerdekaan tu jangan dipisahkan. Kemudian dan akhirnya daripada mata inilah mencetuskan kepada penubuhan Hizbul Muslimin. Hizbul Muslimin. Malangnya Hizbul Muslimin juga dianggap sebagai ancaman dan telah diharamkan oleh British. Kemudian beliau apabila parti PKMM dan Hizbul Muslimin diharamkan, beliau menyertai Parti Agama Islam Semalaya ataupun PAS pada tahun 1956 dan diangkat menjadi presiden pada tahun 1959 hingga 1969. Baik, apa yang menarik? Tapi malangnya pada tahun 1965 beliau dituduh kerana beliau telah difitnah kerana pro kepada Indonesia dan ini memberi ancaman kepada kerajaan. Lalu dia telah dikenakan tahanan ISA dan selanjutnya dipenjarakan selama setahun. Baik, salah satu daripada kejayaan beliau yang amat signifikan dalam menggerakkan organisasi ialah apabila Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini berjaya menganjurkan Kongres Pemuda Malaya, Pemuda Semalaya pada tahun 1955. Di mana dia menghimpunkan semula tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang berselerak kerana parti mereka telah diharamkan. Dia berjaya menghimpunkan 44 pertubuhan, antaranya Parti Negara, PAS, PMS, API, PETA, Geram dan sebagainya. Di mana Kongres tersebut telah berjaya menghasilkan resolusi yang antaranya yang sedang kita nikmati hari ini. Jadi saya tak nak baca semualah, antaranya. Yang pertama ialah membentuk satu negara Melayu dengan satu bahasa dan satu negeri dipanggil sebagai Melayu. Kemudian mendesak kerajaan merubuhkan satu lembaga mengkaji keadaan ekonomi orang Melayu supaya seimbang dengan bangsa lain. Mendesak diadakan skim pembangunan tanah yang kita nikmati hari ini. Ini idea-idea daripada beliau. Untuk memberi tanah kepada orang Melayu. Yang seterusnya ialah kerajaan persekutuan didesak supaya melantik seorang menteri yang bertanggungjawab kepada soal agama Islam dan banyak lagi lah. Jadi inilah antara saya fikir sumbangan besar beliau dalam menguruskan organisasi dan di mana hasil daripada resolusi tersebut kita dapat nikmati hari ini. Jadi sekadar itu sajalah sedikit semangat dan sugalu beliau yang dapat saya ulas. Terima kasih. Terima kasih Tazman di atas sedikit kupasan berkenaan dengan latar belakang Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kalau di sudut pendidikan tadi kita tengok bahawa Dr. Burhanuddin Al-Helmi melalui proses pendidikan ilmu dalam pelbagai bidang khususnya dengan dimulai dalam bidang pengajian ilmu Islam, pernah belajar di sekolah pondok sehingga ke Kedah, ke Pulau Pinang dan sebagainya. Kemudian kita kata dia juga dalam ilmu empati perubatan, maksudnya dari sudut disiplin ilmu itu pelbagai juga. Kan, disiplin ilmu itu pelbagai dan beliau juga telah terlibat dengan banyak pertubuhan satu demi satu. Kita kata tadi ayatnya kita katakan bahawa Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni dari sudut perjuangannya, maksudnya dia istiqamah dengan perjuangan. Kalau tak berjaya satu PKMM ini diharamkan, dia tubuhkan, gerakkan lagi kumpulan-kumpulan yang lain, gerakan-gerakan yang lain, kesatuan-kesatuan yang lain. Tapi kita nampak dari sudut perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni, dia yang paling asasnya dia tidak meninggalkan dasar Islam itu dalam perjuangannya. Dan setuju Dr. Azman? Ya, sangat setuju. Baik, terima kasih. Jadi untuk kita melanjutkan perbincangan, nampak Dr. Sanusi duk tunggu bila time aku ni. Kan, ni kita nak bagi turn dia. Sabar Dr. Jadi banyak juga
pandangan, pandangan-pandangan yang mengatakan kerana melihat kepada latar belakang perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni. Dia dalam KMM, Kesatuan Melayu Muda, PKMM Parti Kesatuan Melayu tu, kemudian masuk juga putera AMCJA dan sebagainya. Jadi dengan latar belakang kumpulan rakan-rakan yang bersama dalam kesatuan-kesatuan ini, maka ada yang mengatakan, ada pandangan yang mengatakan, apakah Dr. Burhanuddin ini juga terpengaruh dengan idea ataupun pemikiran komunis. Boleh mungkin Dr. Sanusi boleh ulas sikit. Silakan. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid. Saya kira kenapa wujud ataupun adanya pemikiran ataupun tuduhan sebegitu kerana mungkin Datuk Seri Dr. Burhanuddin ini adalah seorang yang sentiasa berjuang dan tidak pernah bersetuju dengan dasar British sehingga beliau digelar sebagai pemimpin berhaluan kiri. Ya, jadi melihat kepada penubuhan PKMM sendiri yang dikatakan ada di kalangan pemimpin dalamannya cenderung kepada Parti Komunis Melaya ataupun dihubungkan terus dengan Parti Komunis Indonesia dan sebagainya. Jadi timbul persoalan, apakah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini cenderung ataupun pembawa ideologi komunis? Ya? Bagi pendapat saya, melihat kepada surgalur ataupun pengkajian tentang latar belakang sejarah perjuangannya, saya tidak bersetuju dengan yang mengatakan bahawasanya beliau cenderung ataupun suka kepada ideologi komunis ini dengan hujah-hujah. Yang pertamanya adalah kita lihat dari segi latar belakang pendidikan beliau. Ayahnya seorang orang panggil guru agama yang hebat, bukan biasa-biasa punya latar belakang, ya, bukan biasa-biasa punya pendidikan agama, tetapi daripada kecil diasuh, dihantar kepada pesantren di Sumatera Barat, ya, dihantar ke pondok di Jitra Kedah, ya, kemudian ke Pulau Pinang, kemudian ke India, semuanya berlatar belakangkan kepada pendidikan agama. Ya, jadi dengan latar belakang tersebut adalah mustahil sama sekali seseorang yang begitu kuat asasnya dengan agama ini terpengaruh dengan ideologi komunis ataupun pembawa kepada ideologi komunis itu sendiri. Yang keduanya, saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh Abdul Majid Saleh, ya, di dalam bukunya Memorial Abdul Majid Saleh dalam PKMM dan Kesatuan Buruh, yang mana Abdul Majid Saleh ini merupakan seorang pemimpin berhaluan kiri PKMM pada masa tersebut dan pernah dipenjarakan di bawah Akta Darurat ataupun Undang-Undang Darurat selama 7 tahun. Beliau menyatakan bahawasanya Dr. Burhanuddin Al-Hilmi inilah pemimpin yang pertama yang di dalam ucapan pidatonya ataupun mesyuaratnya sentiasa menyebut ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Ya, kalau kita nak kata Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini seorang yang berpahaman komunis yang tidak percaya kepada Tuhan, itu adalah kontradik dengan apa yang diamalkan, yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai asas perjuangan, asas pidato, asas mesyuaratnya. Ya, yang beriktikad bahawasanya Allah ini adalah Tuhan kepada orang Islam dan Allah ini menyeru umat Islam supaya mengubah nasib mereka sendiri. Dia berjuang untuk mengubah nasib mereka sendiri. Jadi sandaran Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini dalam ucapan, dalam pidatonya kepada ayat Al-Quran menangkis tomahan yang mengatakan beliau adalah pro-komunis atau berfahaman komunis. Ya. Yang ketiganya, saya tertarik dengan penemuan yang dibuat oleh seorang pakar kaji tokoh lah, ya, iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Muzammil Muhammad Noor daripada Universiti Sains Malaysia. Ya, beliau mengatakan bahawasanya daripada penemuan beliau, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini adalah seorang yang cukup kuat beribadat dan seorang pengikut setia tarekat Naqsyabandiyah pada zaman penjajahan British pada waktu tersebut. Jadi tarekat dalam Islam ini ataupun tasawuf dalam Islam ini merupakan satu disiplin ilmu yang cukup tinggi, yang tak semua kita ada tarekat ini, dan orang-orang yang betul-betul iltizam yang tinggi dalam mentauhidkan Allah, di dalam menjaga hatinya bersifat dengan mengesakan Allah sahaja yang boleh untuk mengikut tarekat-tarekat di dalam Islam. Jadi dengan
beliau mengikuti tarekat ini, ianya sendiri menangkis bahawasanya Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini adalah perpahaman komunis. Mana mungkin orang yang percaya kepada Allah yang Esa perpahaman komunis yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi yang saya kira yang terakhirnya adalah sebagaimana yang Prof Azman katakan tadi, bahawasanya di antara jawatan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini adalah dipelawa untuk menjadi yang ketua PAS, ya, yang ketiga. Jadi PAS ini sebagaimana yang semua maklum bahawasanya dasar perjuangan mereka meletakkan Al-Quran dan juga Sunnah sebagai asas kepada pergerakan pentadbiran mereka. Jadi mana mungkin sebuah parti yang meletakkan asas Al-Quran dan juga Sunnah ini menjemput seseorang yang berideologi komunis untuk memimpin mereka. Jadi ini sungguh-sungguh kontradik dengan apa yang bakal mereka buat, ya. Jadi atas dasar itulah kita lihat setiap perjuangan yang dilakukan oleh Ustaz ataupun Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini sentiasa meletakkan dasar Islam sebagai asas ideologi politiknya. Bahkan kita lihat figura ini bukan setakat memperjuangkan, memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang nasionalisme, membangkitkan semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan di kalangan orang Melayu, akan tetapi beliau juga membawa Islam bersama orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan daripada penjajah Inggeris pada waktu tersebut. Wallahualam. Baik, terima kasih. Saya mengharapkan ingat Dr. Sanusi nak panjangkan lagi dia punya penjelasan dia. Okey, mungkin dia simpan lagi tu. Okey, terima kasih Dr. Sanusi. Kita jelas, maksudnya ternyata tanggapan itu tidak benar ataupun itu adalah satu tanggapan negatif dan buruk terhadap Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Biasalah kadang manusia ni kadang-kadang kalau dia nak kata dia benar, maka dia kena menonjolkan orang tak benar. Dan tidak, kita harapkan kita tidak begitulah kan. Jadi terima kasih sekali lagi pada Dr. Sanusi. Jadi kita masuk kepada perbincangan ataupun pusingan yang ketiga ini. Kita masih ada lagi masa. Mungkin kita nak melihat lagi dari sudut keunikan ataupun keistimewaan perjuangan ataupun susuk tubuh, susuk Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini. Yang kita kata bahawa dia ni seorang pejuang kemerdekaan, seorang nasionalis yang sederhana, yang begitu committed dengan perjuangan kemerdekaan ini. Jadi mungkin Dr. Sanusi boleh sentuh sedikit dari sudut keunikan dan keistimewaan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini dari pandangan Dr. Sanusi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Saya setuju dengan apa yang Ustaz katakan tadi, bahawa saja di antara keunikan pada pendapat saya, di antara keunikan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini adalah beliau merupakan seorang pejuang nasionalis yang berlatar belakangkan pendidikan Islam yang kuat. Yang cukup berbeza dengan pejuang-pejuang nasionalis yang lain yang mungkin berlatar belakangkan Inggeris ataupun pendidikan Inggeris ataupun berlatar belakangkan pendidikan Melayu semata-mata, ya. Tetapi figura ini kita lihat daripada kecil lagi beliau dididik dengan asas agama yang kuat, dan apabila menimba ilmu ke India kemudian terlibat dalam tunjuk perasaan di Palestin sehingga ditangkap oleh British di sana dan balik ke tanah Melayu, balik ke Singapura, terlibat dengan demonstrasi kes Natrah dan sebagainya. Kita lihat pembawaan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini bukan setakat membangkitkan semangat orang-orang kita di dalam berjuang menuntut kemerdekaan daripada orang-orang Inggeris, akan tetapi membawa bersamanya nilai-nilai Islam dalam diri. Jadi ini adalah suatu keunikan bagi saya yang cukup berbeza dengan mungkin setengah pejuang kemerdekaan yang lain lah. Ya. Dan yang kedua bagi saya, Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini adalah berpendirian teguh, berprinsip ataupun istiqamah dalam perjuangan. Sebagaimana yang Prof Azman katakan tadi, ya, disebabkan beliau begitu lantang, ya, beliau begitu proaktif ke hadapan dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu dan tidak pernah sesekali bersetuju dengan dasar British hingga akhirnya, ya, dan sehingga dilabelkan sebagai seorang pejuang berhaluan kiri. Namun kita lihat beliau tetap istiqamah dengan perjuangan walaupun dipenjarakan beberapa
kali, ya, daripada kes-kes yang berlaku sehinggalah tahanan yang terakhir, tahanan ASA, ya, dan dibebaskan beberapa ketika sebelum beliau meninggal dunia. Jadi kita lihat ini adalah orang panggil seorang figura yang begitu istiqamah, berprinsip di dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. Dan kita perlu ingat bahawasanya figura ini tidak pernah setuju dengan dasar dan polisi yang dibawa oleh British, ya. Yang ketiganya saya lihat Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini adalah pendekatannya sederhana, ya, walaupun beliau dilabelkan sebagai berhaluan kiri. Ya, dalam suratan sejarah, dalam pembacaan kajian, kita tidak pernah melihat, ya, walaupun Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini tidak pernah setuju dengan British, beliau tidak pernah untuk mengasaskan ataupun menggagaskan gerakan-gerakan mengangkat senjata sebagaimana yang dibuat oleh Bintang 3 suatu ketika dahulu. Tidak, ya. Bahkan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh Prof. Azman tadi, beliau adalah seorang yang dinamik, ya, yang berjuang mengikut trend semasa, ya, yang sentiasa menghormati dasar-dasar keamanan, ya. Selagi mana ada dasar-dasar keamanan, selagi itulah perjuangan yang diteruskan oleh Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini. Jadi ini adalah sesuatu yang kita kira amat unik, ya. Bahkan kalau kita lihat, kalau dari segi logiknya, kalau beliau boleh gerakkan puluhan ribu orang untuk menyatakan hasrat tidak setuju dengan hukuman berat sebelah kes Natra di Singapura, kan, boleh menggerakkan, boleh memobilisasikan masyarakat hingga puluhan ribu, secara logik ni beliau boleh sahaja untuk menghasut masyarakat, menghasut orang-orang Melayu dengan keganasan, tetapi beliau tidak menggunakan pendekatan sedemikian. Beliau masih menggunakan pendekatan yang sederhana, yang bersesuaian dengan jiwa orang Melayu itu sendiri, yang tidak sukakan kepada keganasan, ya. Yang ketiga, saya lihat bahawasanya Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini, dari segi uniknya, beliau merupakan seorang pemimpin yang berjiwa besar, ya. Beliau pada sampai akhirnya mahukan tanah Melayu ini merdeka bersama dengan Indonesia. Kita tak lihat, saya tak nak bawa dari segi perspektif yang mana ideologi ataupun idea memerdekakan tanah Melayu dengan Indonesia ini mungkin ramai di kalangan pemimpin ataupun masyarakat pada waktu tersebut tidak setuju. Tapi dari segi sisi berjiwa besar beliau, saya lihat ia adalah satu yang unik. Kerana bagi beliau mahu lihat anak-anak Melayu ini merdeka dalam skala yang besar. Bukan setakat di tanah Melayu, akan tetapi juga saudara mara Melayu di tanah Indonesia. Jadi saya lihat jiwa besar beliau ini menggambarkan bahawasanya ini adalah seorang pemimpin yang begitu dinamik, yang begitu berpandangan ke hadapan, kerana apabila disebut Melayu, sudah tentunya takrifan kita orang itu adalah orang beragama Islam, dan beliau mahu melihat kemerdekaan kita ini adalah lebih luas, ya. Islam ini memerintah dengan lebih luas, ya. Itu pada pandangan saya. Dan mungkin yang terakhirnya bagi saya, keunikan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini adalah beliau proaktif dalam pendidikan. Ya, kita lihat sebagaimana yang Prof. Azman katakan tadi, ya, beliau pernah dihantar ke Sumatera Barat, ke Minangkabau untuk menuntut ilmu di sana, tapi beliau tidak setuju dengan sistem tadah kita, sistem menghafal benda yang kadang-kadang beliau tak faham. Kemudian minta dipindahkan ke Kampung Pisang Jitra Kedah, pun sistem yang sama. Mendesak ayahnya untuk hantar ke sekolah yang mempunyai metodologi pengajaran yang boleh mengasah minda, yang boleh proaktif bergerak ke hadapan, yang mampu untuk memikirkan nasib ummah. Dan akhirnya beliau dihantar ke sekolah di Pulau Pinang, dan apabila beliau di universiti, kat situlah beliau cuba untuk mengasah bakatnya menjadi pemimpin, dan apabila kembali ke tanah air, beliau menjadi penggerak kepada semangat memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajah. Jadi ini adalah, saya kira, satu yang kita boleh nampak daripada dalam diri Dr. Burhanuddin Al-Helmi itu, iaitu perlunya ada orang panggil pembaharuan dalam sistem pendidikan bagi sistem-sistem yang mengamalkan dasar tadah dan hafal ini, ya. Sebab itu kita di Malaysia pun kita sudah mula bergerak sebenarnya. Mungkin ini adalah ideologi-ideologi yang menarik, ya. Kita mungkin sudah bergerak, ya, daripada metodologi lama kepada metodologi yang dulu kita kenali sebagai KBKK, kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis,
dan pada hari ini kita ada kebat, kemahiran berfikir aras tinggi dan sebagainya, dan ini adalah orang panggil sejajar dengan apa yang Dr. Burhanuddin Al-Helmi inginkan suatu ketika dahulu, sama ada bergerak ikut zaman ataupun mendepani zaman. Saya kira itulah pada pendapat saya keunikan dan juga keistimewaan kepada figura ini. Wallahualam. Baik. Terima kasih pada Dr. Sanusi atas ulasan tentang keunikan dan keistimewaan perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang kita kata juga melalui ataupun melibatkan pelbagai aspek, terutama yang saya dibangkitkan yang menarik perhatian saya adalah dari sudut pendidikan, keunikan, dan kita lihat bahawa perjuangan ataupun perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini adalah kita tengok menteraskan kepada 3 perkara yang utama yang disebut tadi, antara lain dari sudut Islamnya, kemudian dari sudut kebangsaan Melayu ataupun penyatuan Melayu, dan juga dari sudut kemerdekaan. Okey, jadi itu antara keunikan yang disebut oleh Dr. Sanusi, keunikan dan keistimewaan perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Jadi untuk kita melanjutkan ataupun sebagai suatu penggolongan lah kepada bicara kita pada petang ini. Dan kita bercakap banyak berkenaan dengan Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini. Mungkin kita nak mendengar kupasan ataupun golongan daripada Profesor Madya Dr. Azman, apakah sebenarnya ibrah dan juga inspirasi yang kita boleh dapat daripada tokoh besar perjuangan kemerdekaan negara kita ni, iaitu ibrah dan inspirasi Dr. Burhanuddin Al-Helmi yang kita boleh pegang. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil, Ustaz, Tuan Moderator. Saya fikir begini saya fikir ibrah dan inspirasi itu kalau kita telusuri perjalanan ataupun perjuangan tokoh Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini sangat banyaklah. Namun saya fikir tiga perkara, saya nak utarakan 3 mungkin untuk petang ini 3 ibrah yang kita boleh fikirkan, yang kita boleh ambil inspirasi daripada perjuangan tersebut. Mari kita menghayati petikan daripada kata-kata Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Bagaimanakah kita akan mengembalikan agama kita hingga agama dapat berjalan menurut yang dikehendaki Allah? Jika kita belum bebas merdeka atau berdaulat, ini persoalan. Saya ulang balik. Bagaimanakah kita akan mengembalikan agama kita hingga agama dapat berjalan menurut apa yang dikehendaki Allah jika kita belum bebas merdeka dan berdaulat? Tentu tidak boleh, melainkan sudah bebas merdeka dan berdaulat. Inilah kata-kata daripada tokoh yang hebat. Saya tak mau ulas, tuan-tuan rakan-rakan pendengar boleh fikir sendirilah. Tetapi kita sekarang berada pada bulan kemerdekaan, dan juga pada masa yang sama kita berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram kita sambut Ma'al Hijrah. Mungkin kita ambil semangat daripada Ma'al Hijrah tersebut. Sebagai seorang agamawan, sebagai seorang yang berlatar belakang pendidikan agama, saya rasa tokoh ini, Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini tidak lari daripada mengambil inspirasi daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita lihat bagaimanakah kedudukan Islam semasa Nabi SAW berada di Mekah. Adakah Islam tu boleh dilaksanakan dengan sepenuhnya? Nak solat pun sembunyi-sembunyi. Bahkan umat Islam takut untuk mengisytiharkan diri sebagai orang Islam. Dan bagaimanakah kedudukan Islam itu setelah Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Di mana di Madinah itu Nabi SAW dapat mendirikan sebuah negara Islam yang pertama. Dan pada masa itu bukan sahaja ibadah fardu ain,
bahkan ibadat-ibadat lain juga Islam tu dapat dilaksanakan secara syumul. Mungkin inilah yang maksud yang hendak disampaikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi berdasarkan daripada kata-kata beliau itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau bukan sahaja menulis ataupun dari segi intelektual. Beliau memberi pandangan dari segi intelektual ataupun menulis buku. Memang beliau menulis buku. Tetapi saya anggap tokoh ini merupakan ulama dan amilin. Yang mana dia tidak sekadar berjihad dengan intelektual, berjihad dengan mata pena, tetapi turut sama menubuhkan atau menyertai organisasi politik dan bukan politik dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Inilah yang kita sebut sebagai belajar menerusi pengalaman, kan? Maksudnya bukan sekadar retorik ataupun sekadar menyampaikan dari segi idea saja, tapi beliau juga mengamalkannya, mempraktikkannya dengan menyertai organisasi-organisasi tersebut. Dan yang ketiga, saya fikir beliau ni merupakan satu tokoh yang dapat menyatukan umat Islam yang berpecah belah. Pada masa itu banyak aliran pemikiran. Kiri kanan, depan belakang tak ada. Kiri kanan, aliran kiri, aliran kanan, aliran agama. Tapi beliau dapat menyatukan. Seperti yang saya sebut tadi, beliau menyatukan dalam dalam satu kongres pemuda kebangsaan daripada pelbagai latar belakang. Jadi beliau ni menyatukan umat Islam yang berpecah belah. Bahkan dia juga merupakan tokoh yang dapat menyatukan umat Islam yang berpecah belah dari segi geopolitik. Dia ada wawasan beliau. Yang mana beliau memperkenalkan satu gagasan besar yang saya fikir mungkin relevan yang masih lagi relevan hingga hari ini, iaitu gagasan Melayu Raya yang mungkin boleh difikirkan. Apakah yang dimaksudkan dengan Melayu Raya tersebut? Nak menyatukan umat Islam yang berpecah belah tadi dari segi geopolitik. Ada kesan daripada pecah dan perintah yang diamalkan oleh kolonial tersebut. Dengan apa? Dengan Islam adalah sebagai penyatu. Jadi apa yang saya dapat simpulkan ialah beliau bukan sahaja pejuang kemerdekaan, tetapi juga merupakan bapa penyatuan dunia Melayu Islam. Sebab orang Melayu ni kita kena faham, bila sebut Melayu Islam, kita kena faham Melayu tu difahami pada masa itu, Melayu tu Islam dan Islam itu Melayu. Sebab itu orang kata nak masuk Islam tu macam masuk Melayu. Itulah keadaan Melayu dan Islam tu sangat rapat. Seperti aur dengan tebing, tak boleh dipisahkan. Jadi kalau memperkasakan orang Melayu juga bermakna memperkasakan orang Islam. Inilah dia punya ibrah dan inspirasi yang dapat mungkin saya sharekan, berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dr. Azman di atas paparan berkenaan ibrah dan inspirasi yang kita boleh ambil daripada Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang kita tegaskan tadi bahawa dia sangat berpegang dengan semangat ataupun Islam, penyatuan Melayu, kebangsaan Melayu, dan beliau selalu mengemukakan gagasan hubbul watan minal iman. Selalu beliau menegaskan dalam ucapan-ucapan beliau, maksudnya hubbul watan minal iman, itu maksudnya kasihkan kepada negara, cintakan kepada negara ini adalah sebahagian daripada iman. Dan sebenarnya itu pun suatu benda yang memang diajarkan oleh Islam untuk kita sentiasa memikirkan tentang
keadaan negara kita, keadaan masyarakat kita, keadaan bangsa kita. Bagaimana kerana benda itu tidak boleh dibiarkan. Kalau kita tinggalkan perjuangannya, kalau kita tinggalkan soal mengambil berat kepada bangsa kita, negara kita, maka tentunya nanti bangsa kita, negara kita akan ditentukan nasib oleh orang lain. Jadi itu antara apa yang disebut ataupun apa yang disebut sebagai ibrah dan inspirasi yang kita boleh ambil daripada perjuangan tokoh besar perjuangan kemerdekaan negara kita, Datuk Seri Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Jadi sebenarnya kita masih ada ruang dan masa untuk kita lanjutkan sedikit perbicaraan. Jadi saya mungkin sebagai sedikit tambahanlah kepada apa yang kita telah bincangkan. Kita tengok sini. Kalau ada respon ataupun persoalan daripada sidang hadirin yang ada bersama-sama kita. Boleh lagi Dr. Sanusi, Dr. Azman boleh sikit lagi InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Boleh sebab Dr. Sanusi dah makan tadi, tak ada masalah. Okey, kita tengok sikit kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun penjelasan daripada hadirin hadirat. Okey, mungkin di sini ada satu. Okey, kita tengok sini ada satu apa yang di PM kepada kita berkenaan dengan kita kata soalan tambahan lah ni. Okey, soalan tambahan dalam sidang dewan dia ada soalan tambahan. Jadi kita nak bagi soalan tambahan ni kepada Dr. Sanusi. Okay. Ada yang mengatakan, Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini tidak layak dinobatkan sebagai pejuang nasionalis Melayu dan seorang yang gagal dalam perjuangan. Apa respon ni? Orang kata dia tak layak diiktiraf sebagai pejuang nasionalis Melayu dan dalam perjuangan. Silakan. Kita sebenarnya untuk lebih adil, elok kita tahu apa hujahan-hujahan dia yang mengatakan bahawasanya kenapa Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini tidak layak dinobatkan sebagai pejuang kemerdekaan ataupun nasionalis Melayu, untuk lebih adil bagi kita menjawab. Namun kalaulah ianya terbit daripada kajian, kita hormat kajian akademiknya, tetapi kita perlu melihat juga dari segi mana, dari segi sandaran mana, rujukan mana yang dibuat kerana dalam menulis tentang tokoh ini kita perlu dari segi rujukannya adalah rujukan yang adil, bukan setakat bersumberkan kepada penulisan British ataupun golongan-golongan yang setuju dengan British, akan tetapi perlu juga untuk kita lihat sumber rujukan daripada sejarah perjuangan ataupun kumpulan-kumpulan yang pernah disertai oleh Dr. Burhanuddin Helmi itu sendiri. Mungkin bersumberkan kepada rakan-rakan karibnya dalam banyak buku yang dihasilkan, ataupun bersumberkan kepada sumber-sumber parti politik yang disertainya, ataupun yang penting juga bersumberkan kepada rujukan kaum keluarganya yang masih hidup, bagaimana sejarah perjuangan dan sebagainya. Itu lebih adil lah untuk kita menilai Dr. Burhanuddin Al-Helmi ini, sebab kita tak tahu apakah asas kepada yang mengatakan tidak layak dinobatkan sebagai pejuang nasionalis. Adakah kerana beliau tidak pernah bersetuju dengan British untuk kita katakan dia tidak layak? Adakah beliau seorang yang berpendidikan agama untuk kita mengatakan beliau tidak layak? Jadi kita tak tahu apakah asas kepada tuduhan tersebut. Bagi saya, yang paling mudah, bagi saya, ramai mungkin bersetuju dengan saya apabila kalau kita pergi ke Universiti Kebangsaan Malaysia, kita akan nampak Kamsis Burhanuddin Al-Helmi ataupun Kolej Kediaman Burhanuddin Al-Helmi. Pergi ke Taipei, kita ada Sekolah Menengah Kebangsaan Burhanuddin Helmi. Kita pergi ke Taman Tun Dr. Ismail, kita akan ada Jalan Burhanuddin Al-Helmi, kita ada Persiaran Burhanuddin Al-Helmi. Jadi ini sebenarnya memberi bukti kepada kita bahawasanya masyarakat umum kita memang mengiktiraf tentang jasa, pengorbanan susuk tubuh ini sebagai pejuang kemerdekaan, pejuang yang membangkitkan rasa merdeka, pejuang yang orang panggil menjadi
salah seorang daripada pressure group kepada semua golongan yang ingin menuntut kemerdekaan, sama ada golongan kiri atau golongan kanan pada waktu tersebut. Jadi ini adalah figura yang hebat yang mesti kita akui sebagai salah seorang penyumbang kepada semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu suatu ketika dahulu. Wallahualam. Baik, cantik sekali ulasan daripada Dr. Sanusi tadi. Jadi juga kita jelaslah bahawa itu hanyalah tanggapan semata-mata. Kalau dikata bahawa Dr. Burhanuddin ini bukan seorang pejuang, seorang yang gagal dalam perjuangan, itu adalah satu pandangan yang tidak tepat. Kerana hakikatnya ataupun bukti-bukti yang ada itu tidaklah begitu. Okey, baik. Terima kasih sekali kepada Dr. Sanusi. Dan saya ada juga dapat respon daripada khalayak ini berkenaan satu lagi yang minta penjelasan. Kali ini kita bagi peluang pada Dr. Azman. Okey. Okey, sekejap ya. Okey. Apa yang diminta penjelasan ni adalah antara yang lain disebut tadi, dia kata perjuangan Dr. Burhanuddin telah meletakkan Islam sebagai asas untuk menyatukan umat Melayu. Membawa Islam untuk menyatukan umat. Okey, bagaimana bahawa dalam perjuangan Dr. Burhanuddin ini membawa Islam untuk menyatukan umat dan memberi kesan kepada penyatuan tersebut. Tetapi hari ini umat Islam amat sukar untuk bersatu dan mudah berpecah. Sedangkan kita ada Islam itu masih lagi ada bersama kita. Dan apakah pandangan tuan? Okay. Boleh ataupun perlu saya ulang soalannya? Boleh? InsyaAllah faham Tuan Moderator. Okey, terima kasih. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Moderator. Apabila Nabi berhijrah, Nabi bawa Islam berjaya menyatukan dua puak yang beratus tahun berkelakar. Memang Islam boleh menyatukan umat. Dan Islam boleh menghadapi ancaman luar, sama ada dari segi pemikiran maupun dari segi apa-apa ancaman dengan mudah. Tetapi kalau ancaman daripada dalam, dia macam anak-anak. Anak-anak ini kalau kita letak racun biasa-biasa tak mati ya. Anak-anak ini kita, kalau ada anak-anak itu habis semua. Jadi kita kena letak racun yang kuat ni, matikan anak-anak. Kalau ada, matikan. Itu. Jadi ancaman daripada dalam ni lah yang kadang-kala menyebabkan umat Islam berpecah belah. Baik, kalau kita lihat pada era sebelum abad ke-19, ke-20, Islam di alam Melayu ni ibarat lautan teduh. Tak ada apa orang kata, bukanlah kata ada masalah. Tak ada isu yang berbeza. Semuanya menganut faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari segi akidah tauhid. Kemudian dari segi akidah fiqhnya menganut faham mazhab Syafi'i. Adalah seorang dua kan, tetapi dia tidak memberi kesan. Itu rata-ratanya, relatifnya. Tetapi mutaakhir ini, akhir-akhir ini telah ada faham-faham yang tidak selari dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak selari tak apa lagi, ini mentakfirkan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang jadi masalah besar. Yang gelar mereka sebagai puak Salafi. Pada saya pseudo Salafi. Sebab Salafi itu golongan tabi'in kan, golongan tabi'in macam Imam 4, Imam Syafi'i itu. Tapi kalau yang abad 17-18 itu dah bukan Salafi lagi ya. Sebab itu kena faham ya. Jadi pandangan-pandangan begini ya, walaupun saya tidaklah kata mereka ini sesat, tetapi apabila mereka mengeluarkan fatwa-fatwa ataupun mengatakan golongan yang tidak sealiran dengan mereka adalah terkeluar daripada landasan Islam, ataupun apa yang dibuat oleh Nabi SAW itu bid'ah, dan bid'ah itu
Pun kata dalalan ba'ida, sesat lagi menyesatkan, dan bahkan yang lebih ekstrim menolak akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang dah dipegang, dianut oleh umat Islam di alam Melayu ini sejak berkurun-kurun. Jadi inilah yang menimbulkan orang kata polemik dan ketegangan di alam Melayu. Jadi saya mencadangkan untuk orang kata social engineering lah, menyatukan umat Islam di alam Melayu ni. Cukuplah kita ikut perlembagaan negara kita, undang-undang tubuh kerajaan negeri kita. Dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri jelas mengatakan bahawa ajaran kita anut ialah ajaran Islam, mazhab aliran Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, kan? Itu insya-Allah dapat menyatukan. Sebab itu kerajaan hari ini perlu memantau setiap institusi pendidikan ni, khususnya pendidikan swasta ni, sekolah pondok, sekolah Mak Tafiz yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan ni. Pantau dari segi takut ada unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang tidak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang lebih penting ialah dalam pendidikan ni kita mesti ada template. Kita mesti ada acuan. Dan acuan pendidikan negara ialah falsafah pendidikan kebangsaan itu. Jadi pastikan kurikulum dia, silibus dia adalah selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan negara. Jadi insya-Allah bila ini dibetulkan, maka umat Islam khususnya di tanah air kita hari ini terhindar daripada fahaman-fahaman yang boleh memecah belahkan umat Islam. Dan kalau boleh kita elaklah aliran yang ekstrim, sebagaimana yang diinspirasikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kita akan perjuangkan visi dan misi lah. Apa orang kata, perjuangkan walaupun dia tidak bersetuju dengan beberapa pandangan daripada UMNO, daripada parti-parti yang lain, tetapi dia kata kita perjuangkan dalam rangka undang-undang yang dibenarkan oleh perlembagaan, oleh negara. Jadi kadang itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Azman di atas ulasan ataupun sedikit pandangan berkenaan dengan masalah penyatuan umat kita pada hari ini. Maksudnya kita kena bersatu ataupun kita kalau dalam perkara-perkara yang berbeza maka kita perlu sedikit ada tolak ansur, kan? Ada tolak ansur, kena ada ataupun meraihkan adabul ikhtilaf, kan? Ada berbeza pandangan tu perlu kita hayati kalau dalam perkara-perkara yang berbeza. Tetapi dalam perkara-perkara asas ataupun dasar maka kita perlulah berpegang kepada dasar-dasar yang menjadi dasar yang dominan ataupun majoriti, kerana bagi mengelakkan perpecahan ataupun mengelakkan perselisihan dalam masyarakat kita. Mungkin dengan masa yang kita ada ni mungkin kita boleh bagi peluang sikit lagi kot masa tambahan ni. Mungkin saya tengok di atas mandat yang kepada saya sebagai moderator, maka saya pilih satu lagi soalan yang terakhir mungkin boleh dijawab oleh kedua-dua ahli panel kita. Ini soalan betul-betul bonus ni. Ini betul-betul bukan cubaan, ini betul-betul soalan bonus, iaitu ada khalayak yang bertanya, apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh masing-masing diri individu kita ini untuk mencontohi jejak beliau. Jadi ini yang mungkin last point ataupun last hujah ataupun pandangan buah fikiran daripada kedua-dua ahli panel. Macam mana kita nak betul-betul nak mengikut jejak cemerlang Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Silakan, siapa-siapa dulu pun tak apa yang berebut. Assalamualaikum. Mungkin saya mulakan dulu kot ya, Ustaz. Okey, saya berpandangan bahawasanya bagaimanakah
boleh kita lakukan untuk menjejaki langkah beliau dalam sentiasa istiqamah dalam perjuangan ini adalah yang pertamanya dalam konteks kita meraihkan bulan kemerdekaan ini, kita kena fahamlah konsep kemerdekaan itu sendirilah, apakah asas perjuangan, apakah arti kemerdekaan, dan daripada situlah menjadi orang panggil titik tolak kepada perjuangan yang kita nak jalankan ataupun yang kita nak lalui, ya. Dan itulah sebenarnya yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi itu sendiri, ya, yang mana kita lihat daripada huraian-huraian tadi, beliau tidak pernah bersetuju dengan apa yang British buat, bermakna ada jati diri. Jati diri ini terbina daripada kefahaman beliau sendiri dari sudut agama tentang erti kemerdekaan. Yang merdeka bukan setakat merdeka dari segi fizikal, tetapi merdeka dari segi pemikiran dan merdeka dari segi akhlak, yang tidak kontradik dengan Islam, ya. Jadi ini adalah di antara asas yang pentinglah, bermaknanya bila kita faham perkara tersebut, insya-Allah kita ada usaha untuk gerakkan ilmu dan kita ada usaha untuk menjadikan diri kita ini seperti mana yang digagaskan oleh yang berbahagia Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Wallahu a'lam. Ya, sedikit tambahan daripada saya lah, ya. Bagaimana kita nak mengikuti jejak tokoh ini, ya. Yang pertamanya kita tak boleh lari lah, orang kata dari segi pendidikan, ya. Tak boleh berhenti lah, maksudnya education is a must lah. Pendidikan tu wajib, ya. Belajar mesti mendapat pendidikan yang orang kata yang terbaik lah, ya. Kemudian meluaskan horizon pemikiran itu. Saya lihat ini keunikan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, ya. Kadang-kadang kita berfikir ini berdasarkan kepada pengalaman yang kita lalui, berdasarkan kepada background kita, latar belakang pendidikan kita. Tapi kalau kita tengok Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ini, dia belajar bukan saja di tanah air, tapi juga belajar di Indonesia, di Sumatera, kemudian belajar di India, dan juga dia mempelbagaikan dia punya bidang. Jadi dia oleh kerana dia multidisiplin tadi, dia horizon dia tu lebih luas. Bila horizon dia luas, dia dapat melihat sesuatu tu secara lebih objektif. Itu antara inilah perkara yang boleh kita pelajari. Dan seterusnya, yang ketiga ialah kita kena, orang kata kena tahu, kena tahu sejarah tu. Kalau kita tak tahu sejarah, macam mana kita nak menghayati perjuangan? Jadi kita kena tahu sejarah perjuangan kemerdekaan, kita kena tahu tokoh tersebut, latar belakang tersebut, dan kita kena tahu pemikiran, baru kita tahu pemikiran tokoh tersebut. Bila kita dah faham, barulah kita boleh ikut jejak-jejak beliau dalam konteks hari ini. Okay, wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Dr. Sanusi, Prof. Mahdi, Dr. Azman di atas jawapan ataupun pandangan terhadap perkara yang terakhir itu. Yang penting sebenarnya itulah suatu yang penting, kita bicara panjang-panjang pun tak selesai ataupun tidak ada gunanya kalau kita tidak mengambil manfaat, kan. Kita tidak mengambil contoh kepada tokoh besar kita ini. Kan inilah kalau kita berbicara tentang orang dulu-dulu, kita bicara tentang Mat Kilau, kita bicara tentang Datuk Bahaman, kita bicara tentang kehebatan Tok Janggut dan sebagainya, Tengku Abdul Rahman, atau siapa saja, kalau kita bicarakan kehebatan tokoh-tokoh ini, tetapi dia tidak boleh memberi suatu inspirasi kepada generasi hari ini. Kita tidak mencontohi, kita tidak menelusuri jalan-jalan cara mereka tu untuk membina diri kita, maka itu suatu yang langsung tidak memberi faedah kepada kita. Kalau kita tengok, kan, kalau satu pepatah Arab yang mengatakan bahawa berbunyi laisal fata man yaqulu kana abi,
laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu ha anaza. Apa maksud dia? Bukanlah seorang lelaki, seorang pemuda itu yang sebenarnya kalau dia hanya bercakap atau mengatakan tentang datuk nenek moyang aku hebat, abang aku hebat, pak aku hebat, datuk aku hebat, tetapi keturunan aku hebat. Tetapi innal fata, sesungguhnya seorang pemuda yang sebenarnya adalah man yaqulu ha anaza, yang berkata inilah aku, iaitu dia sendiri itu dapat mencapai ataupun menyerap ataupun dia sendiri itu hebat dengan dari sudut ilmunya, dari sudut perjuangannya, dari sudut keterlibatannya dengan segala perkara dalam masyarakat dan sebagainya. Itulah yang kita harapkan, terutamanya kepada sebagaimana daripada awal tadi saya sebutkan, satu yang penting untuk generasi muda kita untuk mengikuti, mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada tokoh besar ini. Bukan saja Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, malah tokoh-tokoh lain yang menjadi panduan pedoman kepada generasi masa depan yang akan menjamin generasi kita yang lebih cemerlang, insya-Allah. Jadi kita mengharapkan, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Profesor Madya Dr. Azman Yusof dan juga yang berbahagia Dr. Sanusi Abdul Manaf di atas kesudian untuk bersama-sama kita pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada pihak Arkib Negara Malaysia yang menganjurkan program yang sangat bermanfaat ini, dan kita harapkan bahawa program-program seperti ini akan dapat kita memperbanyakkan, dapat meningkatkan perpaduan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dan insya-Allah kita harapkan bahawa negara kita yang tercinta ini, negara yang merdeka ini, Malaysia, akan menuju kepada negara yang maju, makmur, aman, sejahtera, sehingga mencapai atau merealisasikan gagasan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu negara yang sejahtera dan mendapat keampunan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku moderator bicara Merdeka, Citra Merdeka siri yang pertama ni memohon 10 jari keampunan daripada semua di atas. Mungkin ada kekurangan di sana sini ataupun banyak kekurangan sepanjang saya mengendalikan sesi bicara Citra Merdeka pada kali ini. Jadi insya-Allah di lain masa kesempatan mungkin kita akan dapat bersama-sama juga. Baiklah kita sudahi majlis kita ini, bicara kita dengan sama-sama kita membaca kafaratul majlis dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua panel. Saya mohon rakan-rakan EJK serta ahli-ahli yang ada dalam ni, peserta penonton-penonton, untuk onkan kamera ya. Kita nak ambil gambar untuk kenang-kenangan. Okey. Terima kasih Dr. Azman. Syukran. Sahabat lama Dr. Azman. Ya. Sihat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua, terbaik. Alhamdulillah. Terbaik Tuan Nasir. Khabar. Abang lepas ni PM. InsyaAllah. Masya-Allah, Lalu masya-Allah. aktif kita dalam grup, no problem. Sangat bermakna Ada. pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Man, Ustaz Sanusi. Bagus tu. Giliran Pak Ibrahim